So guys, inilah dia dua desain terbaru yang aku bagi tahu. Ini adalah desain Zoro dan ini pula adalah desain Dragon. So pada korang, sila dapatkan segera desain ini dengan menekan link yang ada dekat sini. Korang boleh tekan dekat link di pin komen yang kita dah sediakan dekat bawah. Korang tekan saja link dan korang akan berurusan dengan admin untuk dapatkan baju ini segera. Saiz daripada S sampailah 7XL. Kenapa aku cakap macam itu? Yang pertama, desain dia sangat menarik, cantik, yang belum ada lagi di market. Begitu juga dengan Dragon. Dan yang kedua adalah setiap pembelian yang korang buat, korang layak untuk memenangi 4 jenis hadiah cabutan bertuah. Yang pertama, kita akan bagi action figure yang kita akan offer kepada 15 orang yang bertuah. Kemudian kita akan bagi wang tunai berjumlah RM100 kepada 10 orang yang bertuah. Kemudian hadiah yang kedua, kita akan sediakan phone gaming. Dan yang pertama sekali adalah laptop gaming. So segera dapatkan desain Zoro dan juga Monkey D. Dragon ini segera selagi stok masih ada. G40 Naval Base yang menunjukkan zoom out panel bagi pengkalan tersebut dan terdapatnya perbualan yang mengatakan kau ni seorang yang membuat masalah. Vice Admiral Garp, kita semua tengah nak menuju ke Egghead. Kita tak boleh simpan seorang pun ahli kita. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Doll yang sedang bercakap melalui Denden Mushi sambil Garp mengatakan kepada Doll, janganlah macam tu Doll. Doll kemudian memberitahu kepada Garp bahawa ini bukannya satu gurauan. Kau nak pergi menyerang seorang Yonko tu. Kau dah bincang benda ni dengan pihak atasan ke belum? Kemudian pada menunjukkan Denden Mushi dengan muka Garp yang bertanya, kenapa pula aku nak kena bincang dengan diorang? Doll kemudian bertanya, dah berapa puluh tahun kau duduk dalam Marine dengan perangai macam ni? Garp kemudian telah tergelak dan mengatakan bahawa semuanya baik-baik sahaja. Tidak apa-apa yang perlu dirisaukan. Lagipun aku dah sampai kat sini dah pun. Vice Admiral kemudian bertanya kepada Garp, kau dah kenapa? Pada pilihan seterusnya kita dapat tengok kapal milik Monkey D. Garp yang telah pun sampai ke G40 Naval Base sambil Garp menjerit memanggil Helmeppo keluar dari sana. Marine-Marine yang berada di pengkalan tersebut menjadi kebingungan mendengarkan jeritan daripada Garp itu dan bertanya, adakah ini satu serangan daripada Lanun? Apa yang Lanun nak dengan Helmeppo? Dan alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati bahawa ia adalah kapal milik Vice Admiral Garp yang berada di hadapan G40 Naval Base itu. Helmeppo kemudiannya telah membalas seruan Garp itu daripada tingkap menara tersebut dan mengatakan bahawa Helmeppo benar-benar ingin berjumpa dengan Garp. Panel yang seterusnya menunjukkan wajah Helmeppo yang sedang menangis sambil mengadu kepada Garp bahawa Kobe telah pun ditangkap oleh Blackbeard dan Helmeppo tidak mampu untuk melakukan apa-apa bagi membantu Kobe. Garp kemudian mengarahkan Helmeppo untuk berhenti menangis dan pada panel yang seterusnya sambil tersenyum keriangan Garp memberitahu kepada Helmeppo untuk segera menaiki kapal milik Garp itu kerana mereka akan menuju ke Hachinosu. Ayuh kita belasah lanun-lanun itu dan selamatkan Kapten Kobe, kata Garp kepada Helmeppo. Kemudian pada panel yang terakhir kita ditunjukkan dengan wajah Kobe dan Hibari yang menangis teresak-esak dek kerana terharu dengan apa yang dikatakan oleh Garp itu sambil menjerit melaungkan Vice Admiral Garp. Kita dibawa ke Hachinosu. Di sana kita dapat melihat sedikit kekecohan telah berlaku kerana Kapten Kobe telah berjaya meloloskan diri dari mereka. Namun sungguh pun begitu, kegamatan di pulau tersebut bukanlah disebabkan oleh pelarian Kobe, namun sememangnya pulau tersebut dipenuhi dengan lanun-lanun yang bersifat hooligan yang suka bersorak kerana after all mereka sedang berada di pulau Lanun. Kumpulan lanun tersebut menjadi bertambah galak setelah mengetahui bahawa bounty yang ditetapkan kepada Kobe oleh Cross Guild adalah sebanyak 5 bintang yang bersamaan dengan 5 kotak peti harta yang nilainya bersamaan dengan 500 juta berry. Dan perkara itu dirasakan pelik oleh mereka kerana kebiasaannya untuk Marine pada pangkat Kapten hanya bernilai 1 bintang. Kemudian kita dapat melihat landmark Hachinosu yang berupa tengkorak di sini sedang bercakap, mengatakan dada kirinya terasa gatal dan kemudian dia dapat merasakan bahawa banduan-banduan yang disimpan di sana berkemungkinan telah melarikan diri. Kemudian kita dapat melihat beberapa kumpulan penjahat di sini bercakap dengan landmark tengkorak tersebut dan memanggilnya sebagai Pizarro ketika mereka bertanya adakah mereka dapat untuk memburu sebanyak yang mereka mahukan. Namun Pizarro mengarahkan supaya mereka hanya membawa pulang semula Kobe hidup-hidup sambil mengherdik mereka. Dan beberapa lagi orang-orang di sana tertanya-tanya bagaimana landmark tengkorak tersebut boleh bercakap. Kita kemudiannya diperlihatkan dengan Kobe yang telah digari sambil dibelenggu dengan sebuah bola besi bersama-sama beberapa lagi banduan di belakangnya. Banduan-banduan tersebut terus memuji Kobe kerana sudi membantu mereka. Sungguh pun dia boleh sekiranya dia ingin melarikan diri berseorangan, dan Kobe meneruskan dengan mengatakan supaya mereka perlu melarikan diri terlebih dahulu sementara dia cuba mengumpan penjahat-penjahat di sana ke arahnya. Salah seorang daripada
banduan di situ terus memuji Kobe dengan mengatakan sifat Kobe adalah seperti seorang saint. Scene kemudiannya beralih ke arah Kobe yang sedang melarikan diri setelah kumpulan penjahat-penjahat tadi telah berjaya mengesannya. Sambil berlari, Kobe mengakui bahawa dia tidak mampu untuk melarikan diri dari mereka. Namun setidak-tidaknya dia mampu untuk mengalihkan tumpuan mereka dan membenarkan banduan-banduan tadi untuk terselamat ke lautan. Ketika berlari, Kobe juga turut terkenangkan saat dirinya didatangi Perona yang membuat satu perjanjian, iaitu dia akan membebaskan Kobe seandainya Kobe menyusup ke inner prison dan membebaskan tuannya Gecko Moria. Kemudian sambil melarikan diri, Kobe menjadi terkejut dengan sebuah letupan yang berlaku di pelabuhan dan dia mendengar bahawa pasukan Marine telah hadir di situ. Hal ini membuatkan Kobe menjadi dilema bagaimana pasukan Marine boleh datang pula untuk menyelamatkannya sedangkan dia adalah dari unit SWAT. Seterusnya, kita dapat melihat beberapa anggota Marine yang kelihatan agak katang tubuh mereka sedang berlawan dengan musuh di situ dan langkah mereka mensasarkan pusat kota tersebut. Dalam membendung kemarahan mereka, salah seorang konco-konco Blackbeard telah berjaya memenggal kepala seorang anggota Marine di situ. Namun yang menghairankan mereka adalah kepala itu telah berregeneration semula, membuatkan mereka tertanya-tanya, adakah anggota Marine itu pemakan Devil Fruit Logia? Dan sosok Marine itu kelihatan seperti tanah liat dan menambahkan lagi kehairanan mereka apabila salah seorang dari mereka melihat sebuah bangunan di situ seakan-akan bergerak, namun temannya sambil tertawa mengatakan kawannya itu terlalu mabuk sehingga berhalusinasi. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang dengan tali cambuk yang sedang memukul bangunan di situ dan mengarahkan agar bangunan di situ bergerak, dan wanita tersebut sebenarnya adalah seorang lagi anggota SWAT yang bernama Kujaku yang juga merupakan cucu kepada Suru, dan dia merupakan pemakan Devil Fruit Whip Nomi yang mampu menjinakkan apa sahaja termasuklah benda-benda. Namun kehadiran Marine di situ belum cukup bagus buat Kobe kerana dia akhirnya telah berjaya dikepung musuh. Namun apa yang mengejutkan adalah ketika musuh-musuh di situ cuba untuk menembak Kobe, senapang mereka telah mengeluarkan bunga. Kemudian kita diperlihatkan Hibari yang merupakan seorang sniper berada di bumbung, dan GP flower tersebut adalah kerja Hibari yang telah berjaya menukarkan belerang musuh menjadi bunga. Kemudian kita diperlihatkan dengan putera Grus yang sedang bercakap dengan Denden Mushi untuk bertanyakan keadaan di sana. Grus segera mengatakan bahawa semua dalam keadaan terkawal dan mereka telah berjaya menyelamatkan Kobe. Kemudian musuh-musuh di situ telah mula perasan bahawa bukanlah Kobe yang berjaya dikepung, bahkan mereka yang telah terkepung dengan bangunan-bangunan di situ menyebabkan mereka tidak dapat untuk melarikan diri. Kemudian Grus mengarahkan Helmeppo, Tashigi dan Garp untuk terus maju ke tengah-tengah kota tersebut. Sambil di panel ini kita diperlihatkan wajah Garp yang tersenyum sinis yang tidak sabar-sabar lagi untuk beraksi. Selayaknya Coupe de Bus, kapal mereka telah melayang ke udara dan berterbangan di tengah-tengah kota sambil disaksikan konco-konco Blackbeard dengan penuh takjubnya. Mereka tertanya-tanya bagaimana kapal boleh berterbangan di udara dan paling penting, siapa yang berada di dalam kapal itu. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat sosok Monkey D. Garp yang sambil tertawa menuju ke arah mereka. Sungguh pun mereka bersumpah bahawa Garp telah pun bersara. Shiryu tidak mampu berbuat apa-apa melainkan hanya melihat. Sambil tersenyum, Vasco Shot juga menyedari bahawa konco-konconya tidak lagi miliki ruang untuk lari. Garp melompat sambil berkata, "Hei lanun tak guna, kau tahu siapa yang dah kau culik? Kobe adalah masa depan Marine dan dia adalah murid kesayanganku, dan dengan lafaz Galaxy Impact maka berkecailah pusat bandar itu menjadi batu-batu yang berterbangan dan berkeping-kepingan. Rasakan tumbukan padu sang legenda, Monkey D. Garp, the legendary hero." Kita kemudian ditunjukkan lanun-lanun yang terpelanting akibat daripada serangan Garp itu. Lanun-lanun tersebut juga turut ketakutan kerana sebuah kapal perang Navy bakal terhempas ke atas mereka semua. Namun demikian, dengan lafaz Clemulus Nimbus, Prince Grus telah pun menghasilkan tanah liat yang sangat banyak di belakang Monkey D. Garp yang telah pun mendarat di tengah-tengah bandar tersebut, dan kapal milik Garp itu telah pun mendarat betul-betul di atas tanah liat yang dihasilkan Prince Grus. Kesemua Marine yang berada di atas kapal telah pun terhoyong-hayang kerana kapal tersebut telah pun jatuh dari altitude yang sangat tinggi. Lanun-lanun yang menyaksikan perkara tersebut kemudiannya memaki Garp dan mengatakan bahawa mereka tak akan memaafkan pakcik tua tersebut. Namun demikian, Garp sambil berdiri dengan tenang di hadapan kapalnya itu telah pun memberikan amaran kepada semua lanun di sana untuk tidak bergerak atau mereka semua akan menerima akibat yang lebih besar sekiranya mereka berdegil. Garp kemudiannya sambil menguap telah pun mengeluh dan bertanya sejak bilakah dirinya menjadi selemah ini. Lanun-lanun yang mendengarkan keluhan Garp itu menjadi sangatlah terkejut. Kobe
Kobe dan Hibari kemudiannya telah pun berlari ke arah Garp sambil memanggil nama Vice Admiral Garp. Garp kemudiannya mengatakan bahawa Kobe kelihatan baik-baik sahaja. Helmeppo pula menangis kegembiraan melihatkan sahabatnya yang masih lagi hidup itu. Panel kemudiannya menunjukkan Prince Gruz yang mengatakan bahawa sekalipun Garp mengatakan Kobe adalah masa depan bagi Marine, namun Prince Gruz tetap tidak memaafkan Kapten Kobe atas semua kekacauan ini. Kujaku pula mengatakan bahawa Garp telah pun bertindak terlalu melebih. Kemudian kita ditunjukkan dengan Marine-Marine yang berada di atas kapal Garp semua bersorak-sorai memanggil nama Kobe. Kobe menjadi sangatlah teruja kerana ternyata Marine-Marine yang bukan merupakan ahli SWAT juga turut hadir untuk menyelamatkan dirinya. Hibari kemudiannya memberitahu kepada Garp bahawa dia tidak mampu untuk menanggalkan gari yang telah dipakaikan kepada Kobe itu. Namun tiba-tiba wajah Garp menjadi sangatlah terkejut. Ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan bahawa Hibari yang sedang bercakap dengan Garp itu telah pun membeku. Kobe dan Kujaku yang menyaksikan perkara tersebut menjadi sangat terkejut. Namun demikian, Garp hanya merenung ke suatu arah dengan wajah yang bengis. Rupa-rupanya pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Garp yang sedang memberitahu kepada Kuzan untuk menukarkan semula Hibari menjadi normal. Lanun-lanun yang berada di kawasan tersebut bersorak-sorai menyaksikan ketibaan Kapten Kuzan mereka. Panel kemudiannya menunjukkan wajah Kobe dan Garp yang serius. Aokiji kemudiannya mengatakan bahawa dia tidak akan membiarkan Kobe terlepas semasa Blackbeard tiada di Hachinosu. Lebih-lebih lagi Kobe berada di bawah pengawasannya, yang menunjukkan Kuzan yang sedang termenung. Garp kemudiannya telah pun menjerit memanggil nama Kuzan. Garp juga mengarahkan Kuzan untuk menyahbekukan Hibari dan melepaskan Kobe, serta Garp juga meminta Kuzan untuk kembali berkhidmat sebagai Marine. Kuzan kemudiannya memuji sikap Garp itu dan mengatakan bahawa dia tidak akan mendengar arahan daripada Garp dan telah membuat keputusan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Kemudiannya kita didedahkan bahawa Kuzan adalah 10th Titanic of the Blackbeard Pirates. Kuzan kemudiannya telah pun membekukan Garp dengan menggunakan teknik Ice Ball. Kuzan kemudiannya bertanya kepada Garp sama ada dia mampu untuk membunuh anak murid nombor satunya ini semata-mata untuk menyelamatkan anak murid yang baru. Kita kemudian ditunjukkan dengan percikan haki yang memecahkan bongkah Ice Ball itu sambil Garp berkata bahawa Aokiji tidak akan mampu untuk menghentikan Garp dengan cara ini. Bukankah Garp pernah mengajarkan kepada Aokiji untuk hidup pada masa yang sekarang? Lalu-lalu yang menyaksikan Garp yang membatalkan serangan Ice Ball Kuzan itu menjadi sangat terkejut. Garp kemudiannya dengan sekelip mata telah pun melompat ke arah Kuzan dan mencekak wajah Kuzan dengan tangan yang bersalut haki. Garp kemudiannya berkata kepada Kuzan bahawa hanya orang yang lemah sahaja yang hilang pedoman hidup. Lalu Garp dengan marahnya menghempas Aokiji ke tanah dengan menggunakan teknik Blue Hole sehingga Aokiji terhempas menembusi tanah di pulau tersebut. Hachinosu, the island of pirates in New World. Dan sebaik saja kita dibawa ke sana, kita langsung dapat menyaksikan tubuh gergasi Sanjuan Wolf terlempar ke dalam lautan, dan perkara yang berlaku di sini jelas telah menakut-nakutkan lanun-lanun di sana, dan mereka juga perlu berusaha untuk menarik semula Sanjuan Wolf ke darat kerana sekiranya tidak, Sanjuan Wolf akan mati lemas. Namun menyukat dari segi saiz tubuh Sanjuan Wolf, mereka kembali tertanya-tanya bagaimana caranya nak naikkan manusia sebesar-besar bas tu. Kemudian panel beralih ke arah Vasco Shot yang dilihat mengakui kekuatan Garp dengan mengatakan, jadi inilah dia hero legenda itu. Kemudian dia terus melepaskan serangan Heavy Drinker Hearth Fire. Melihatkan serangan yang menuju ke arahnya, Garp menjadi sedikit terkejut, namun dia pantas mencapai 3 tubuh lanun-lanun Blackbeard untuk dijadikannya perisai. Kemudian melempar tubuh-tubuh lanun yang diselimuti dengan api ke arah musuhnya sambil menjerit nama serangan Pirate Jack-O-Lantern. Melihatkan keadaan ini, Pizarro dalam bentuk tengkoraknya itu berkat Devil Fruitnya dapat melihat tindakan Garp dengan jelas dari atas dan sedikit terkejut dan mencela Garp dan berkata bahawa adakah Garp cuba untuk hancurkan The Pirates Island. Kemudian di panel ini kita dapat melihat lanun-lanun bawahan di situ sedikit cemas kerana sekiranya mereka gagal untuk membendung Garp yang bakal membakar keseluruhan pulau ini, maka Teach pasti akan membunuh mereka. Dan melihatkan wajah Garp yang sedikit pun tidak menunjukkan keresahan, sungguh pun jumlahnya jauh dikalahkan berbanding jumlah lanun-lanun yang berada di situ, membuatkan mereka pula yang merasa takut. Kemudian panel beralih keluar Hachinosu sambil menyorot kapal milik Garp, dan Kujaku mula menyeru Garp melalui Denden Mushi untuk naik semula ke kapal kerana mereka-mereka yang telah tercedera kesemuanya telah berjaya diselamatkan dan mereka akan mula untuk berlayar meninggalkan Hachinosu. Di belakang Kujaku kita dapat melihat Tashigi yang merisaukan keadaan Hibari yang telah dibekukan Aokiji. Mendengarkan seruan Kujaku, Garp segera menjerit memanggil Gruz, Kobe dan Helmeppo untuk beredar dari situ dan membiarkan Hachinosu untuk terus menjadi pulau lanun kerana di sana terlalu banyak lanun untuk mereka tangani memandangkan bilangan mereka yang tidak mencukupi.
Kobe. Namun tiba-tiba dari kepulan asap muncul satu sosok dan mengatakan bahawa macam yang aku cakap tadi, aku tidak akan biarkan kau lolos dari sini, Garp-san. Dan ternyata dia adalah bekas Admiral Aokiji Kuzan yang sebelumnya telah direbahkan Garp. Kemudian di panel ini kita dapat melihat yang ternyata pasukan Garp sangat-sangat berada dalam keadaan kekurangan kerana mereka hanya berempat sahaja di panel ini, dan mungkin di sini mereka telah pun dikepung. Helmeppo dilihat kesal kerana tidak awal lagi beredar dari situ. Grus yang mendengarkan ungkapan yang mengatakan Kobe adalah masa hadapan Marine tertanya kepada Garp, adakah dirinya juga seperti itu. Kemudian Kobe mengatakan supaya mereka tidak memandang rendah terhadap Titanic Captain's Blackbeard, dan Garp berkata kepada Kuzan adakah dia ingin bersilat lagi dengan dia, dan mengatakan kepada 3 anak buahnya itu untuk terus pergi ke pantai dan korang akan selamat di sana, dan usahakan untuk tidak terbunuh. Dan mereka mula mengorak langkah untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba Kobe terlihat ada seorang gadis yang terkandas di situ dan meminta tolong, dan Kobe cuba untuk membantunya. Namun ternyata gadis itu hanyalah perangkap, dan dengan pantas satu bayangan meluru ke arah Kobe. Namun Garp pantas memintas bayang-bayang itu, dan ternyata dia adalah Shiryu, dan Garp langsung ditusuk pedang Shiryu sama seperti bagaimana Squad menikam Whitebeard dulu di Marineford. Garp sedikit terkesan dengan tusukan yang menembusi tubuhnya itu, namun dia memiliki sedikit lagi tenaga untuk mengangkat penumbuknya dan melepaskan tepat ke kepala Shiryu, membuatkan Shiryu terhentam kuat ke tanah. Dan di panel ini kelihatan Garp mengenali sosok Shiryu si tak guna dari Impel Down. Melihatkan situasi ini, Helmeppo, Grus, Kobe menjadi cemas, dan Kobe cuba menempelak kesalahan itu ke atasnya. Namun Garp tetap bertegas menyuruh mereka berambus dengan segera dari situ, dan tikaman yang diterima itu sebenarnya memang dimaksudkan tertuju ke arah dirinya. Melihatkan Garp tertikam, sedikit semangat telah tersuntik kepada seluruh lanun-lanun di situ kerana merasakan bahawa Garp sedikit sebanyak telah melemah, dan merasakan kini Garp telah hilang kebalnya. Lanun-lanun bawahan Blackbeard mula untuk mengerumuni Garp, sehinggakan salah seorang dari mereka berkata, dengan membunuh Garp kita bakal menempah tiket ke arah kesenangan dan kekayaan. Ikuzo Yarodomo. Kemudian di panel ini kita dapat melihat apa yang dimaksudkan oleh lanun tadi. Ternyata nilai bounty Garp adalah sejumlah 3 mahkota yang bersamaan dengan 3 bilion berry, yang juga bersamaan dengan nilai bounty cucunya itu. Sungguh pun melihatkan keadaan Garp, Aokiji tetap waspada dan mengarahkan mereka semua untuk berundur kerana mereka semua pasti tidak mampu mengalahkan Garp walaupun dia diikat kaki dan tangan. Aokiji meluru ke arah Garp dengan menyelaputi tinjunya dengan ais. Garp menantikan dengan senyuman, namun berlaku satu imbasan silam di mana kita dibawa ke zaman prima seorang Garp yang dilamar Aokiji untuk dia menjadi protege buat Garp. Namun Garp menolak kerana dia inginkan kebebasan dan menyuruh Aokiji untuk berlatih dengan instruktur yang disediakan pihak Marine. Aokiji mengatakan bahawa instruktur-instruktur yang ada di Marine telah pun mengajarkannya segala-galanya, dan sekarang dia bersedia untuk ke tahap seterusnya. Namun Garp menengking Aokiji untuk berambus. Namun kemudian kita dapat melihat mereka berdua tetap berlatih side by side. Garp mengingatkan Aokiji untuk tidak menggunakan haki kerana ini adalah latihan, namun dengan nada merungut kesakitan. Aokiji mengatakan dia belum lagi memiliki haki tersebut, dan di panel ini kita dapat melihat sungguh pun penumbuk Garp itu kecil, namun impaknya begitu besar melebihi 4 kali ganda tubuhnya. Kemudian hari demi hari berlalu sehinggalah membawa kita ke masa Garp telah pun beruban dan sedang melepaskan kemarahan terhadap cucunya yang menjadi lanun kepada Aokiji. Kemudian di panel ini kita dapat melihat Aokiji telah pun dilantik menjadi Admiral, namun pertaliannya dengan Garp masih lagi akrab dengan Garp yang menjemputnya untuk makan ataupun meminum secangkir teh. Kemudian scene beralih ke current storyline di mana Garp telah pun menggelarkan anak muridnya itu sebagai derhaka, dan Aokiji bukan lagi anak muridnya. Kemudian pertembungan tumbukan antara mereka berdua telah berlaku, dan satu ledakan besar terjadi di sana sambil disaksikan Avalo Pizarro, dan masing-masing mereka Aokiji dan Garp tercampak jauh sambil juga turut disaksikan Kobe yang merisaukan Garp. Setelah San John Wolf, Kapten ke-7 Blackbeard dihumban ke lautan. Setelah serangan Vasco Shot, Kapten ke-8 Blackbeard berakhir dengan kegagalan. Setelah Shiryu, Kapten ke-2 Blackbeard yang sedikit berjaya melemahkan Garp. Setelah kemudiannya Aokiji, Kapten ke-10 Blackbeard yang berjaya merebahkan Garp. Kini giliran Avalo Pizarro, Kapten ke-4 Blackbeard bakal beraksi dan mungkin akan mendiamkan Garp. Avalo Pizarro tertawa melihat keadaan Garp dan Sword.
Dia mula untuk bercakap besar, mengatakan sarang tebuan jangan dijolok kalau belum bersiap untuk dikeroyok. Adakah kau fikir kawan-kawan kau akan selamat kalaupun mereka sempat untuk berlayar? Jangan pandang rendah dengan kemampuan Island Fruit aku. Kemudian Pizarro mula mempamerkan kemampuan Island Fruitnya yang seakan-akan pika, sejenis chipmunk yang berada dalam lanun Doflamingo. Pizarro mula menghasilkan beberapa tangan raksasa menghulur ke arah kapal Garp, dan di panel ini kita dapat melihat yang kru SWORD langsung tidak menyedari kehadiran tangan Pizarro, dan di panel ini kita dapat melihat Pizarro yang sedikit meluah mengatakan yang sebelum-sebelum ini yang terbit di dada-dada akhbar adalah sorotan kepada nama seorang Blackbeard, namun esok apa yang bakal terpampang di surat khabar adalah Vallo Pizarro, the fourth Titanic Captain of Blackbeard, menggunakan kemampuan baharunya yang hebat menghancurkan perancangan Vice Admiral, the hero of the marine monkey di Garp. Di panel ini kita dapat melihat seolah-olah Pizarro hanya mengawal tubuh gergasinya dari jarak jauh, manakala di panel ini kita dapat melihat Kobe yang langsung tidak berdaya untuk berbuat apa-apa, melainkan hanya mampu menghalang jangkauan tangan raksasa Pizarro dengan mulutnya. Melihatkan itu, Garp sedikit menyuntik semangat Kobe agar tidak mudah menyerah kerana keadilan akan tetap tertegak. Kemudian scene beralih ke present day berhampiran Pulau Hachinosu. Marine-marine yang ada di sini semuanya menjadi begitu terkejut dan takut setelah akhirnya perasan yang ada satu tangan besar yang sedang menuju ke arah mereka. Setelah cuba menghalang tangan batu tersebut dengan meriam-meriam mereka, ternyata usaha mereka langsung tidak memberi bekas kepada tangan tersebut, mengisyaratkan usaha mereka hanyalah sia-sia. Melihatkan perkara tersebut, Tashigi segera mengarahkan mereka untuk bersiap meninggalkan kapal dan membawa semua warga watan untuk naik ke dek dan lindungi mereka. Kujaku yang melihat tangan gergasi itu menjadi begitu terkejut. Sementara itu di tengah-tengah Pirate Island tersebut, kita dapat melihat Garp masih lagi terlentang ke tanah. Kobe, Groose dan Meppo cuba untuk melindungi Garp. Sambil memegang kepalanya, Kobe menjadi panik kerana ratusan civilians dan marines akan mati kalau tangan tersebut tidak dihentikan, dan bertanya kepada Garp apa yang patut mereka lakukan. Namun dengan tenang, Garp mengatakan bahawa mereka mampu untuk lakukannya, membuatkan ketiga-tiga marine muda itu terkejut, dan Garp mengatakan yang dia akan mengalihkan perhatian musuh. Dia akan memberikan sebuah opening. Sambil itu, Kobe perlu hancurkan tangan gegasi itu. Groose perlu untuk lindungi kapal daripada terkena impak runtuhan tangan itu nanti, manakala Meppo perlu cover Kobe dan Groose. Namun Kobe cuba untuk mengatakan yang mungkin dia tidak mampu untuk lakukan, namun Garp dengan pantas memotong dan mengatakan supaya Kobe jangan teragak-agak dalam situasi yang sangat mendesak. Now, Ikuzu! Dan ketiga-tiga prajurit muda itu pun pantas mentaati arahan Vice Admiral mereka. Melihatkan Kobe, Groose dan Meppo mula memanjat tangan gergasi itu, lanun-lanun bawahan di situ mula mengajar mereka dan menganggap mereka adalah marine mentah yang mudah untuk diratah. Dan seperti yang dirancang, Meppo mula untuk menahan kemarahan lanun-lanun tersebut ke arah Groose dan Kobe. Sambil Groose tertanya kepada Kobe, adakah Kobe memiliki sejenis bahan ledakan untuk meletupkan tangan gegasi itu? Namun Kobe menidakkan sangkaan Groose dan dia akan cuba memikirkan sesuatu. Kepala angguk kau baru nak fikir tangan sebesar gunung tu boleh hancurkan kapal kita, kau tahu tak? Kemudian salah seorang lanun tadi cuba untuk melepaskan bazooka ke arah larian mereka bertiga, dan Meppo teringat kembali kata-kata Garp untuk menjaga Groose dan Kobe supaya tiada siapa dapat menghalang mereka berdua, membuatkan Meppo terus melompat ke arah peluru bazooka itu dengan gerak Lee Chong Wei. Meppo telah smash peluru tersebut dengan pisaunya dan sebuah ledakan telah berlaku di situ, dan Kobe menoleh ke belakang untuk melihat Meppo. Namun Groose menyuruh Kobe untuk tetap fokus dengan misi mereka. Di panel ini kita dapat melihat yang Garp telah kembali berdiri namun dalam keadaan terketar-ketar sambil darah mula tiris dari tubuhnya. Aokiji bertanya kepada Garp apa yang dia cuba lakukan lagi dengan keadaannya yang seperti itu. Namun Garp menjawab bahawa ini hanya cala sedikit sahaja, dan Aokiji membalas bahawa yang dia mula merisaukan Garp, dan Garp mengatakan yang Aokiji masih mentah. Sambil dengan pantas Garp meluru merempah Aokiji, membuatkan Aokiji tertiarap, dan dengan pantas Garp supsap macam Jebon bergerak ke arah kepala tengkorak Pizarro, dan Pizarro dilihat mula cemas dan mengatakan yang dia tidak boleh diganggu, dan dengan lafaz Galaxy Divide, Garp menumbuk kepala tengkorak Pizarro, dan lanun-lanun yang di situ yang menyaksikan tumbukan padu Garp itu menjadi begitu terkejut, dan Pizarro nampaknya turut tercedera daripada serangan Garp. Sungguh pun serangan itu disasarkan ke arah objek jelmaannya. Melihatkan situasi di situ, fahamlah Kobe bahawa inilah opening yang dimaksudkan Garp awal tadi, dan Groose juga menyetujuinya, namun dia masih lagi belum tahu apa yang akan dilakukan Kobe, dan Kobe menengking Groose mengatakan yang dia akan buat apa yang Garp harapkan daripada mereka. Dan dengan langkah geponya, Kobe terus melulu ke arah kehadapan sambil Groose memanggil namanya dengan tumbukan Garp tadi. Pizarro menyumpah seranah Garp dan mengatakan yang tumbukan
julukan ini langsung tidak akan dapat menghalang apa yang dia bakal lakukan. Dan Garp akan lihat apa akibat kerana membuatnya marah. Setelah melihat lanun-lanun di situ terpegun melihat aksi Garp, kini tibalah aksi yang dinanti-nantikan dalam chapter ini. Giliran Kobe untuk menyinar sambil terukir senyuman di wajah Garp yang penuh yakin dengan kemampuan anak didiknya. Lanun-lanun yang mula perasan kehadiran Kobe terloncat-loncat dengan geponya dan hadir tepat di hadapan telapak tangan batu gergasi Pizarro. Mereka mula ketawa sambil mengejeknya dan mengatakan apa yang anak tungau ini boleh buat. Dan Hibari yang melihat kerasnya dalam bahaya segera menjadi begitu resah. Kujaku yang melihat tangan gergasi itu semakin menghampiri mula untuk menjerit supaya mereka pantas bergerak ke hadapan dengan lebih laju. Manakala Grus mula merisaukan Kobe. Dan di panel ini kita dapat melihat Kobe mula teringatkan keyakinan Garp kepadanya dan dia perlu segera hancurkan tangan itu sekiranya tidak darah-darah nakamanya yang mengalir adalah berpunca darinya. Dan di panel ini kita dapat melihat wajah cemas Pizarro setelah melihat kepalan penumbuk Kobe yang mula berubah gelap dan diselimuti aura haki. Dan dengan lafaz Honest the Impact, berkecailah tangan gergasi Pizarro itu. Bahkan lanun-lanun di sini lebih gempar lagi melihat kehandalan Kobe yang benarlah julukannya sebagai The Hero. Dan di panel ini kita dapat melihat wajah dan tangan Pizarro mula mengalirkan darah. Dan seketika tadi kita dapat melihat satu flashback tentang kecekalan Kobe yang terus berlatih dengan begitu gigih, bukan 10 kali ganda, bahkan 200 kali ganda daripada orang lain, membuatkan bahkan Garp sendiri takjub dengan kegigihan Kobe berlatih. Setelah rejim latihan Garp yang brutal, Kobe pada setiap malam akan curi-curi keluar untuk berlatih semalaman. Dan inilah hasilnya. Tashigi, Hibari dan Merin-Merin yang ada di sini sontak semuanya terpegun dan terharu melihat kekuatan sebenar yang dimiliki oleh Kapten Kobe mereka. Dan Garp menghamburkan gelak ketawa yang terbahak-bahak kerana hanya dia seorang sahaja yang mengetahui potensi kekuatan sebenar Kobe dan semuanya hanya memandang rendah kepadanya. Meppo menghamburkan air mata melihat sejauh mana pencapaian Kobe dan Grus sedikit sinis kerana merasakan Kobe selama ini menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Dan setelah serangan Honest the Impact itu, tubuh Kobe mula untuk jatuh, namun Meppo sempat untuk menyambut Kobe dan Grus sempat untuk menjala semua runtuhan di situ sebelum menghempat kapal mereka. Dan sekali lagi mereka bersorak-sorai gembira kerana pasukan mereka telah berjaya menceroboh masuk Marineford Lanun dan berjaya achieve target mereka dan berjaya juga untuk menyelamatkan semuanya. Namun sebuah panggilan telah diterima dan ianya dari Garp. Misi menyelamatkan Kobe telah berjaya. Maka semua tenteraku, tinggalkanlah Hachinosu. Aku akan fikirkan sesuatu. Namun dalam situasi seperti ini, keselamatan kamu yang harus diutamakan. Akhirnya kalian faham bukan? Apa yang aku maksudkan sebelumnya dalam kuliah aku. Kejayaan kita hari ini akan memberi tamparan yang hebat buat lanun-lanun di seluruh dunia. Jadi teruslah maju dan jangan sekali-kali kalian lupakan, kamu semualah harapan Merin pada masa hadapan. Dan di panel ini kita dapat melihat tubuh Garp tertusuk ais tajam Aokiji sambil dikelilingi oleh Kapten Titanic Blackbeard, Vasco Short, Shiryu, Sanjuan Wolf dan Aokiji. Garp hanya ketawa terbahak-bahak melihatkan kejayaannya sambil tubuhnya perlahan-lahan diselimuti ais Aokiji. Dan narrator mengumumkan pada hari berikutnya, laporan di surat khabar mengatakan the legendary hero Monkey D. Garp telah hilang di Pulau Lanun setelah berjaya menyelamatkan hero muda Kapten Kobe. Namun berita berikutnya juga menarik perhatian netizen, the Egghead Incident, di mana Yonko Mugiwara Luffy berhadapan dengan pengepungan di pulau masa hadapan itu. Dan chapter pun tamat. So guys, see you in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi